Yang Berhormat Langkawi, soalan nombor 8 diangkat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8 diangkat ke nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih YB Langkawi. Perkhidmatan feri di Pulau Langkawi bertumpu di Terminal Feri Penumpang Kuah Langkawi. Pada tahun 2019 sebelum COVID-19, jumlah bilangan penumpang yang menggunakan Terminal Feri Kuah adalah seramai 2.043 juta orang. Pada masa ini, terminal tersebut tiada merekodkan sebarang masalah yang ketara kerana masih berfungsi di dalam kapasitinya. Terminal ini juga bebas daripada fenomena sedimentasi kerana ia terletak di pulau, menyebabkan tempat merapat feri atau berth dengan izin boleh didapati setiap masa tanpa dipengaruhi oleh air pasang surut. Bagi laluan Kuala Kedah Langkawi, jumlah kekerapan perkhidmatan adalah mencukupi, iaitu 5 trip pergi dan balik. Pada masa ini, pengusaha feri telah mempunyai jumlah feri yang mencukupi, iaitu sebanyak 12 buah feri yang boleh digunakan setiap hari mengikut permintaan. Sebagai persediaan menghadapi 523, pengusaha feri telah bersedia dengan jumlah feri bergantung kepada permintaan apabila tiba masanya. Walau bagaimanapun, Terminal Feri Kuala Kedah dan Terminal Feri Penumpang Kuala Perlis mengalami masalah kadar sedimentasi yang tinggi. Seterusnya menyebabkan alur pelayaran dan besin selalu cetek. Pengerukan secara berkala diperlukan bagi menjamin keselamatan pelayaran dan kebolehsampaian feri penumpang Roro, bot tunda, barge dan juga bot nelayan yang menggunakannya. Bagi laluan Kuala Perlis Langkawi, pada masa ini jumlah trip ditentukan oleh paras pasang surut kerana kerja-kerja pengerukan masih belum selesai sepenuhnya. Keseluruhan kerja-kerja pengerukan meliputi 7 blok dan pada masa ini 6 blok telah pun selesai pengerukan dan keseluruhan kerja-kerja pengerukan dijangka siap sepenuhnya pada 15 Mei 2023 iaitu sebelum 5.23 bermula insya-Allah. Dari tahun 2003 hingga 2022 sebanyak 78 juta ringgit telah diperuntukkan bagi kerja-kerja pengerukan di Muara Kuala Kedah. Manakala 101.1 juta telah pun diperuntukkan bagi kerja-kerja pengerukan di Muara Kuala Perlis pula. Pengusaha feri di Langkawi menghadapi cabaran dalam meningkatkan kos operasi. Feri berikutan kos-kos seperti insurans, penyelenggaraan, alat ganti dan gaji yang meningkat saban tahun. Pendapatan yang hanya dapat menampung kos operasi akan menyukarkan pengusaha feri untuk memberi tumpuan kepada penambahbaikan terhadap tahap perkhidmatan yang diberikan dengan kadar tambang yang sedia ada. Dalam mengawal selia perkhidmatan feri di Langkawi ini, kerajaan senantiasa mengutamakan keselamatan pelayaran dan keselesaan penumpang. Berhubung dengan perkembangan terkini projek pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim, KXP pula, sehingga kini tiada kelulusan diberikan oleh untuk menubuhkan aerodrom bagi projek KXP seperti mana yang diperuntukkan di bawah Peraturan Penerbangan Awam Pengendalian Aerodrom 2016. Cadangan pemindahan KXP adalah inisiatif anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah dengan syarikat swasta yang lain. Oleh itu, projek ini tidak melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad secara langsung dan setakat ini tidak disenaraikan sebagai projek pembangunan di bawah Kementerian Pengangkutan. Dalam ucapan belanjawan 2023 baru-baru ini pula, kerajaan telah memutuskan antara lain untuk memberi keutamaan kepada pembesaran dan penaiktarafan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang akan diterajui oleh MHB. Pembangunan ini dijangka memanfaatkan pertumbuhan ekonomi pada kos yang lebih rendah berbanding cadangan membina lapangan terbang baru di Kulim. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih Tuan di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti dan saya kurang yakin sedikit dengan jawapan Yang Berhormat Menteri kerana masalah feri ini dah lama daripada jawapan Yang Berhormat Menteri seolah-olah dah selesai. Jadi saya minta kalau boleh saya nak menjemputlah Yang Berhormat Menteri untuk berdialog dengan sila tanya jawapan, kami di Langkawi. Yang Berhormat Menteri, soalan saya, apakah jeti alternatif
dilihat sebagai salah satu untuk menyelesaikan masalah feri, dan juga yang kedua soalan saya berhubung dengan airport KXP. Sekiranya pihak negeri mendapat mencari kewangan untuk menunaikan ataupun membangun airport tersebut, adakah kerajaan akan memberi kebenaran untuk mereka menjalankan airport ini? Terima kasih Tuan Ketua. Datuk. Terima kasih YB Langkawi. Jadi saya dimulakan dengan pasal KXP ini dululah, ya. Kita tahu ianya ada dah inisiatif swasta dan kerajaan negeri. Tetapi sebagaimana yang kami melihat perkara ini, iaitu tentang kapasiti penerbangan, ya. Berdasarkan plan Indok Penang lah, tempat saya sebut Penang dulu, yang disediakan oleh pihak MHB sebelum ini disemak semula pada tahun 2020, ianya mempunyai beberapa fasa untuk pembangunannya, iaitu fasa pertama iaitu menaik taraf untuk menampung 12 juta penumpang setahun dan mampu bertahan hingga 2032. Fasa 2-nya pula naik taraf untuk menampung 16 juta penumpang dan mampu bertahan sehingga tahun 2042. Dan fasa 3-nya pula ialah naik taraf untuk menampung 20 juta penumpang dan mampu bertahan insya-Allah hingga tahun 2052. Jadi di sini kita melihat bahawasanya apabila airport Pulau sekarang ini, airport Pulau Pinang mempunyai sebelum Covid ianya mencecah 8 juta penumpang sebelum Covid. Tahun lepas 4 juta lebih baru nak pick up balik lah, insya-Allah. Jadi sebab itu, ya, di sini kita melihat kalaulah sekiranya airport Pulau Pinang ini sudah mencapai satu tahap tak mampu lagi, mungkin KSP ini akan menjadi complementary airport. Dan saya juga dipahamkan bahawa airport ini adalah untuk lebih kepada kargo juga. Di Pulau Pinang pun ada juga servis kargo juga, ya. Jadi sehubungan dengan itu, kerajaan belum lagi belum lagi mempertimbangkan cadangan pembinaan lapangan terbang baharu di Kulim, sehinggalah keupayaan lapangan terbang Pulau Pinang mencapai tahap maksimum. Setelah keupayaannya tidak ditingkatkan lagi ke tahap maksimum pada masa yang akan datang, ya. Ini cerita berkaitan dengan Kulim itulah, ya. Jadi saya rasa mungkin Langkawi fahamlah maksud jawapan saya. Keduanya ialah tentang JT ini, mungkin, ya, saya tak berani nak mengatakan terus di sini. Ianya boleh saya bawa balik kementerian untuk dikaji balik, untuk dilihat semula. Yang mana lebih cost efektif, bina barukah atau pengerukan yang akan berterusan. Kerja kita tahu sedimentasi ini ianya bukan berhenti, keruk tak berapa tahun mendak balik. Kita tengoklah perkara ini semua. Jadi untuk membina JT apa ini sebagai alternatif, kita kena balik dulu, kita kena kaji dulu. Barulah saya dapat memberikan jawapan. Soalan tambahan Tuan Yang Ketua. Terima kasih. Abang masuk. Soalan tambahan di sebelah kanan saya yang berhormat. Tuan Yang Balik Ketua pula. selalu ambil belah kanan, belah kiri tak tengok. Saya mangkit banyak kali ya. Yang berhormat, saya mengikut giliran. Giliran lah tu, saya pun Bila mangkit Cindy awal. bertanya, soalan tambahan di sini. Lepas tu di kanan. Ya, duduk Tadi yang sana berhormat. tanya apa, sana tambahan. Duduk yang berhormat. Kena bagi hadis Silakan sikit balik lah. pulau. Duduk. Terima kasih Malang Speaker. Saya ingin bertanya berkenaan soalan mengenai perkhidmatan feri, dan kita semua maklum, terutama sekali complaints daripada pelancong-pelancong asing, dan saya boleh baca antara yang dalam TripAdvisor ni, crossing Kuala Perlis in overcrowded and bad smelling took 1.5 hours from Kuala Perlis. Jadi ini antara salah satu komplain. Saya boleh baca banyak lagi. Dan perkhidmatan feri antara Kuala Perlis ke Langkawi ni, rating dia sangat rendah. Dan apakah jurisdiction Kementerian Pengangkutan dalam menentukan bahawa perkhidmatan feri ini boleh dinaik taraf dan juga perkhidmatannya boleh
improve dari segi perkhidmatan feri kepada orang awam. Terima kasih. Terima kasih YB. Sudah pastinya insya-Allah kalaulah seperti apa yang saya katakan tadi dalam jawapan utama saya bahawa feri-feri ini selain pada yang 5 trip sehari ini memang ada feri-feri yang akan digunakan mengikut permintaan. Dia orang ada sampai 12 buah feri. Jadi ini satu perkara kalau seperti apa yang dinyatakan oleh yang berhormat tadi, insya-Allah dengan izin we will look into it apakah keperluan untuk menambah lagi feri supaya taklah menjadi so crowded. Satu, keduanya tentang penaiktarafan dalam feri ini, ya. Jadi rasanya itu juga saya katakan tadi dengan kadar tambang dengan ada semua ini kepayahan untuk menambah lebih baik lagi, ya. Memang kita memanglah pelanggan ni menjadi keutamaan kita. Tapi insya-Allah yang berhormat saya akan balik ke kementerian mungkin insya-Allah sebagaimana kata Langkawi tadi. Saya pernah naik Langkawi ferry ni sebenarnya. Saya pernah naik tapi beberapa tahun dahulu. Tak tahulah saya perkembangan yang terkini. Insya-Allah saya akan pergi naik ke sana melihat sendiri. Travel pulang balik insya-Allah. We will look into it dengan izin. Insya-Allah. Terima kasih. Soalan berikutannya Datuk Ali bin Biju yang berhormat Saratuk